Buang, kita londeh semua kelebihan dunia ni. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan bila kita talqin, kita tak sebut datuk ke Tan Sri ke, maaf lah, sorry to say lah orang kata, kita tak sebut. Walaupun saya pernah talqinkan jenazah, peringkat kawan tu Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita mulakan dengan membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wabillahi taufiq. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا الكريم.
Faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa fi riwayah liutammima salihal akhlaq. Sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra, Kuala Kedah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala kerana dengan izin dan inayah juga taufiq daripada Allah Azza wa Jal, maka pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi kita diizinkan Allah untuk bertemu, untuk meneruskan bicara kitab 40 hadis akhlak mulia, dan kita pada hadis yang terakhir dan pada bab perbahasan juga insya-Allah malam ini yang terakhir dengan izin Allah Azza wa Jal. Kita pada golongan yang kelima daripada 7 golongan yang memperoleh lindungan Allah di padang mahsyar. Golongan yang kelima dari 7 golongan yang memperoleh lindungan pemeliharaan Allah Azza wa Jal, hari yang tidak ada lindungan melainkan perlindungan daripada Allah buat hamba-hambanya. Dan 7 golongan ini, 4 yang pertama telah kita sebutkan, iaitulah yang disebut imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal, pemuda yang hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan ketaatan kepada Allah sewaktu usia mudanya itu, taat pada Allah. Baik pemuda, baik pemudi, baik lelaki, baik perempuan, taat kepada Allah, mampu istiqamah untuk mengikuti segala hukum hakam Allah ketika usia muda mereka. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya melekat ataupun terkait di masjid, yakni ingatannya sentiasa berada di masjid, yakni sentiasa memastikan kebanyakan masanya dan pilihannya itu untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada untuk menghadiri salat jamaah 5 waktu, sama ada untuk beriktikaf dalam rumah Allah, sama ada dalam menghadiri mana-mana majlis ilmu ataupun dengan asbab yang lain. Maka masjid itulah tempat pilihannya. Maka golongan ini juga mendapat lindungan Allah di akhirat. Maknanya masjid merupakan destinasi utamanya, destinasi pilihannya berbanding tempat-tempat yang lain. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, 2 orang yang saling cinta mencintai kerana Allah, berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Dan golongan yang kelima pada malam ini, tuan-tuan juga puan-puan sekalian, warajulun da'athum ra'atun zatu hasanin wa jamal faqal inni akhafullah. Golongan yang kelima yang berjaya mendapat lindungan Allah Azza wa Jal, yakni lelaki yang dirayu oleh perempuan. Perempuan yang bagaimana? Hasan, zatu hasanin, yang segak. Nah, perempuan yang orang kata apa,
ada kelebihan segi rupa parah dia. Wa jamal, memang orang kata jelita sungguh-sungguh lah, ada daya tarikan pada wanita itu, menggoda dia supaya berzina ataupun melakukan atau menghampiri zina itu. Dalam Islam tuan-tuan, bukan hanya bab zina yang diharamkan, bahkan menghampiri perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada zina itu juga haram. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, la taqrabu zina, jangan kamu menghampiri zina. Bukan kata zina sahaja, menghampiri zina pun dilarang oleh Allah. Maknanya apa sahaja tindak tanduk, perbuatan, tingkah laku kita, ikhtiar kita yang boleh membuka ruang kepada berlakunya zina itu, seperti berdua-duaan, ataupun bercakap antara lelaki dan perempuan yang bukan muhram ataupun mahram, perkataan-perkataan yang boleh mengajak kepada perbuatan zina, akhirnya itu juga haram walaupun zina itu belum berlaku. Maknanya benih-benih ke arah berlaku zina, itu juga diharam oleh Islam, apatah lagi zina itu. Jangan menghampiri ruang-ruang, tutup punca-punca yang boleh berlakunya kepada zina. Bukan hanya zina, tapi ruang kepada berlakunya zina itu. Bermesra yang berlebih-lebihan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhram. Dengan isteri tak mesra teratuban, dengan perempuan luar mesra lebih daripada isteri ni, yang akhirnya na'udzubillahi min zalik, kecundang kedua-dua mereka hanya dengan perbualan, percakapan, kadang-kadang dulu dengan SMS nya, la dengan WhatsApp, la dengan Facebook, la dengan IG. Tuan-tuan, punca. Lepas itu pula apa yang dia buat tu tak ada siapa tegur. Dia rasa diri dia kebaik, dia rasa diri dia tindak tanduk dia tak ada apa-apa masalah, dia tak ganggu orang lain pun jangan ganggu dia. Akhirnya benar-benar dia rasa satu kemudahan pada dia yang membawa kepada apa yang diharamkan oleh Allah, iaitu zina itu. Bermula daripada apa? Benda yang dia rasa tak ada masalah apa-apa, sekadar berkawan, sekadar berbual, sekadar bertukar fikiran, idea, tuan-tuan, yang tidak, orang kata apa, dipelihara muamalah itu. Walhal Islam dah ada dah kaedah-kaedah ketika kita nak berinteraksi dengan antara lelaki dan antara perempuan yang bukan mahram ini. Ada waktu-waktu dia, ada ketika-ketika dia, ada bahasa-bahasa dia. Kenapa? Karena Islam nak saddul bab, menutup pintu ataupun ruang ke arah boleh berlakunya perbuatan zina. Kerana lelaki juga ada nafsu, perempuan juga ada nafsu, dan nafsu itu pula dicanang, dikipas, dipermuakan oleh syaitan dan iblis laknatullahi alaihim, yang sentiasa nakkan kerosakan di kalangan manusia ini. Maka tiba-tiba lelaki ini mampu menolak godaan perempuan yang jelita, yang memang lawa lah, yang lengkap segi package ni, yang Nabi kata zatu hasanin wa jamal, tambah-tambah ada kedudukan pula perempuan ni. Orang kata apa? Viral, yang ada kelebihan pada bab-bab yang tertentu. Maka dia rasa benda tu satu kelebihan dan keistimewaan, yang akhirnya dengan ajakan-ajakan yang mengarah kepada zina itu boleh berlaku. Tiba-tiba dia dalam keadaan penuh iman dan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun ruang zina tu boleh on bila-bila masa sahaja, pintu-pintu untuk mengarah kepada perbuatan zina itu boleh berlaku
di mana sahaja, tiba-tiba dia mampu menyebut inni akhafullah. Bukan senang tuan-tuan nak menolak perbuatan zina ni. Tiba-tiba dia boleh tolak. Dia kata pula kepada perempuan yang mengajak dia kepada zina itu, ataupun mengajak dia kepada ke arah ruang-ruang yang boleh berlaku zina itu, inni akhafullah, aku takutkan Allah, aku lebih takutkan Allah. Maksudnya dia meletakkan arahan Allah, perintah Allah itu lebih utama daripada kehendak nafsu dia. Boleh meletakkan kepentingan agama mendepani atau mengawali segala-gala dalam hidup dunia dia. Ini antara golongan yang mendapat kemuliaan di sisi Allah, yang akhirnya berjaya mendapat lindungan Allah pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah Ta'ala sahaja, yakni di padang mahsyar, yakni di alam akhirat Allah Azza wa Jal. Pada saat orang lain berpanas, pada saat orang lain dengan huru-hara, dia dapat lindungan Allah kerana dia berjaya melepasi ujian terbesar dalam hidup dia. Apatah lagi ketika diuji itu tak ada siapa tahu pun perkara tu, tapi dia berjaya akhirnya atas sifat iman dan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Iman dan taqwa jadi penasihat kepada dia. Saat orang lain tak mau, tak mampu, tak sanggup tegur dia, tapi iman dia, taqwa dia sanggup mendidik dan menegur dia, yang akhirnya dia takut melakukan perbuatan-perbuatan walaupun tidak diketahui oleh manusia, tapi dia beriman Allah melihat apa yang dia buat, dia beriman Allah mendengar apa yang dia buat, dia beriman Allah mengetahui apa yang dia buat, hatta lintasan hati dia sekalipun Allah mengetahui. Wa ma tukhfi sudur, yang tersembunyi terbenam dalam hati pun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ini golongan yang hebat tuan-tuan, mampu menolak ajakan seorang perempuan yang jelita, yang sega, yang menawan, yang cukup sifatnya, yang ada daya penarik dan sebagainya, ada serba-serbi kemewahan, kedudukan. Dia mampu menolak perbuatan zina itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang keenam yang berjaya mendapat lindungan Allah di akhirat, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuh. Ini golongan yang keenam. Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang keenam ini, dan lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kalau dalam syarah dia kata apa? Penderma-penderma yang ikhlas, yang menyumbangkan hartanya untuk kesejahteraan umat ini, mereka menyembunyikan sumbangan mereka. Mereka tidak mengharapkan apa-apa pujian atau sanjungan daripada makhluk. Tuan-tuan, kita dalam bab sedekah, tuan-tuan, kalau boleh ambil dua bahagian ni. Kalau boleh ambil dua bahagian. Yang pertama, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Pastikan ada bahagian kita bab ni. Yang kedua, sedekah secara terang-terangan. Pastikan kita juga ada bab pada bab yang kedua ni, ada bahagian kita pada bahagian kedua ni. Sedekah sembunyi-sembunyi, siapa pun tak tahu kecuali orang kata apa, pihak-pihak berkenaan sahaja, pihak-pihak tertentu sahaja. Lain daripada 2-3 orang, lain daripada kita dengan pihak-pihak tertentu, siapa pun tak tahu kebajikan daripada sedekah kita, tak kiralah wakaf ke, sumbangan ke, apa sahaja, atas lorong infak itu. Maknanya kita berpindah hak milik daripada harta kita kepada sesuatu manfaat yang lain. Tak ada siapa tak tahu. Yang nak tahu kita dengan SU masjid, yang nak tahu kita dengan pegawai masjid, yang nak tahu pun kita dengan AJK masjid. Itu ya. Habis-habis nak tahu,
lebih pada hak tu, tambah sikit, mungkin isteri kita di rumah. Hak tu ya. Nah, hak lain tak tahu. Sebab untuk menguji ikhlas kita, pastikan ada saham kita bahagian ataupun cara ni. Dan yang kedua, sedekah terang-terangan, pastikan ada juga bahagian kita cara ni. Supaya apa? Supaya dengan sedekah secara terang-terangan itu bertujuan supaya apa yang kita buat itu diikuti oleh orang lain, supaya apa yang kita buat itu jadi saham dakwah kita, supaya diikuti oleh orang yang melihat perbuatan baik itu. Waktu tu cuma kata ulama, kena jaga hati kita, kena jaga niat kita. Jaga niat kita. Maknanya dalam Islam ada sedekah secara terang-terangan, ada sedekah secara sembunyi-sembunyi. Namun yang antara dua, mana yang paling utama? Yakni sedekah secara sembunyi-sembunyi itu. Bahkan sedekah secara sembunyi itu ada kelebihan. Termasuk dalam riwayat 7 golongan yang berjaya mendapat lindungan Allah, termasuklah antaranya mereka yang bersedekah, apa yang dilakukan oleh tangan kanannya itu tidak diketahui oleh tangan kirinya. Nak habaq kata begitu sulit, begitu orang kata dia menjaga nilai sedekah itu tidak, supaya tidak diketahui oleh orang lain. Dia tak sum'ah, dia tak heboh ke orang atas riak ke takabur ke tak, nak menunjuk-nunjuk ke tak. Kerana yang menilai, yang menghitung, yang membalas hanyalah Allah Azza wa Jal akan hati dan tujuannya itu. Sebab ada orang buat sedekah ni dia tak mau kalau orang tak tahu, dia tak syok, dia rasa macam sedekah tu tak baloi kalau orang tak tahu. Ada tuan-tuan. Hak ni hak golongan satu riwayat ketika mana di akhirat dia nak cari pahala sedekah apa yang dia buat waktu dunia dulu. Tiba-tiba pahala sedekah tak ada pun antara dia dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal dia sedekah bukan kerana Allah. Banyak dia sedekah, puluhan ribu, ratusan ribu ataupun jutaan daripada bahagian harta dia, tapi tujuan bukan kerana Allah, nak nama. Dalam riwayat yang lain disebut, bila Allah tanya tentang rezeki harta yang dia ada, apa yang dia buat waktu dunia dulu, dia jawab, aku sedekah pada jalanmu ya Allah. Dia habaq pada Allah, aku sedekah pada jalanmu ya Allah. Dan mana-mana pihak, tempat yang memerlukan bantuan aku, tempat dan pihak itu dapat sumbangan daripada aku. Maka maknanya dia nak cerita dia sedekah dengan harta dia. Namun apa kata Allah Azza wa Jalla pada riwayat itu? Kadzabta, kamu tipu, kamu bohong, kata Allah. Kamu sedekah, kamu infak supaya kamu dikata kamu itu jawad. Apa jawad? Pemurah. Kamu buat lagu tu, sedekah kamu selama ni tujuan kamu satu je, bukan kerana aku, tapi nak supaya orang ramai yang tahu perbuatan sedekah kamu, sumbangan kamu, memuji kamu, meletakkan kamu pada kedudukan yang mulia dalam masyarakat dengan sebab suka membantunya kamu, menolong orang dengan harta kamu. Dan itu yang kamu nak sebenar daripada sedekah kamu. Jadi kalau sebut sedekah kerana aku, kata Allah, kamu tipu, kamu bohong, kata Allah. Dan hari ini tak ada balasan untuk kamu di sisi aku. Tak ada apa-apa balasan hasil dari sedekah ratusan ribu sebagainya apa yang dia buat dulu ni. Tak ada apa. Kerana apa yang dia nak, aku dah balas, kata Allah, di dunia. Macam mana Allah balas sedekah dia? Allah balas dengan puji orang pada dia. Allah balas dengan sanjungan orang pada dia. Allah balas dengan orang muliakan dia. Pasal apa Allah balas macam tu? Sebab itu yang dia nak daripada sedekah dia. Dia dapat
cash di dunia, apa yang dia nak. Namun di akhirat la syai'alah, dia tak ada apa-apa habuan dengan Allah Azza wa Jal. Walhal sedekah itu antara saham terbesar kita tuan-tuan dengan Allah di sana, yang bakal menyelamatkan kita di sana, yang bakal memadamkan api kemurkaan Allah Azza wa Jal, bahkan memadamkan api neraka Allah. Tiba-tiba sedekah tu ditolak kerana dilakukan bukan kerana Allah. Jadi tuan-tuan ambil dua bahagian, yakni bahagian pertama sedekah secara sembunyi, dan bahagian kedua sedekah juga secara terang-terangan, supaya kita dapat melakukan uslub dakwah bagi orang yang tengok kita sedekah, orang pun berhajat, berminat, berkehendak juga sedekah macam kita. Tapi waktu tu kena jaga hati kita, ikhlas kerana Allah. Mereka menderma semata-mata mencari pahala di sisi Allah Ta'ala. Mereka suka membela nasib orang yang lemah. Ini golongan yang dapat keistimewaan, dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi mereka tidak mempunyai tujuan yang lain daripada mencari keredaan Allah. Tak ada tujuan lain, tak ada sebab lain, memang kerana Allah. Tak kira nilai itu besar manakah, sikit manakah, ikhlas kerana Allah. Maka mereka sanggup menyembunyikan sumbangan itu, tidak diketahui oleh manusia lain. Baik, golongan yang ketujuh, yang terakhir. Takkan tuan-tuan hak kita sebut sampai 6 dah malam ni, takkan kita tak terlibat satu golongan pun. Ada kat ustaz duk tengok 3-4 golongan tu, perasan ada can kot, ada habuan kot, serba-serba sikit hak 3-4 golongan tu. Alhamdulillah lah. Tapi kalau sampai sebut 6 golongan dah, saya ni tak terkait langsung ustaz walaupun satu, parah tuan-tuan kena ketiak lah. Biar terlibat juga, biar terkait juga salah satu daripada 7 golongan dalam riwayat ni. Sebab kita tahu dah, Nabi dah sebut dah, Nabi dah maklum dah sampai dah ilmu pada kita. Takkan kita nak lepas bab-bab ni, benda yang menyelamatkan kita, menyenangkan urusan akhirat kita. Bahkan inilah antara tujuan kita hidup atas muka bumi ini, nak cari redha Allah, nak cari kasih sayang Allah, sehingga kemuncak dia Allah lindung golongan-golongan ini, Allah pelihara golongan-golongan ini di akhirat Allah, hari yang tak ada lindungan, yang tiada lindungan, yaumala zilla illa zilluh, melainkan lindungan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, warajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Ini golongan yang terakhir. Apa maksudnya? Dan seorang lelaki, termasuklah seorang perempuan sekalipun, mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, maka mengalir fafadat aynah, mengalir air mata dari 2 kelopak mata dia. Tuan-tuan, perempuan, soalan saya yang terakhirlah sebelum kita nak masuk Ramadan ni, nisbah untuk kuliah kita, dan soalan yang terakhir untuk kitab kita. Lepas ni tanya lagi tuan-tuan, tapi kitab lain pula. Pernah atau tidak tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah hidup kita puluhan tahun, duduk saja-saja waktu-waktu ketika tertentu, duduk seorang-seorang kita, tak kira siang ke malam ke, duduk renung kesalahan-kesalahan kita. Duduk hisab aib kecelaan diri kita berbanding aib dan celah orang lain. Duk nampak silap kita, duk nampak lemah kita, duk nampak jauh kita daripada Allah dan Rasul, jauh kita daripada faham agama, jauh kita daripada amal agama. Dan pada saat itu tuan-tuan, datang penyesalan dalam diri kita. Bila kita renung nikmat-nikmat yang Allah dah bagi kepada kita berbanding apa yang dah kita buat, jasa kita dalam agama,
yang tak seberapa ni. Nikmat Allah tak pernah putus kepada kita ni. Walhal jarang kita rukuk dan sujud pada Allah. Buat amalan pun kadang-kadang berkira dengan Allah. Berkira tu maksud mana? Selesai urusan dunia dulu. Kalau dan baru buat hak akhirat. Khatiak hala dunia dulu, urusan dunia dulu, kerja dunia dulu. Kalau dan baru sembahyang. Contoh. Nah. Kalau tak dan kira hak ligan dunia dulu lah apa pun. Dia kata pula benda boleh qada kan payah mana. Nampak tak? Tiba-tiba bila dia hisab banyak, lara dia banyak, lalai dia puluhan tahun ni. Tiba-tiba tuan-tuan tak semena-mena jatuh air mata dia. Jatuh air mata, tak ada siapa paksa dia pun. Bila dia mengenang kekurangan diri dia, nak jumpa pula akhirat tu, tak tahu lagi, tak tahu rupa lagu mana akhirat ni. Fikir bab kubur pun tak selesai dah. Ya, fikir bab himpitan arah kanan dan kiri kubur pun tak selesai dah. Yang Nabi kata hatta takhtalifa adla'uh, himpitan kubur itu sehingga hatta takhtalifa adla'uh, sampai berselisih tulang rusuk dia tu. Tak terbayang dah. Tu tak masuk soalan muka nakir lagi. Tu tak masuk gelapnya alam kubur. Tu tak masuk huru-hara yang lain lagi daripada fitnah kubur itu. Tu tak masuk ular tinin lagi. Panjang ulang tinin kepala nak jumpa ekor sebulan perjalanan. Tu tak langkau mahsyar lagi. Dia fikir ni tuan-tuan pasal nak tally dengan ibadat dia tu, nak tally dengan kehambaan dia pada Allah selama ni. Selamat dak ni perjalanan akhirat dia ni. Hak dunia tak mau fikir dah. Hak dunia ni rasa alhamdulillah dah takat Allah bagi hari ni. Nak fikir apa lagi? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hatta binatang hak melata atas tanah pun, atas muka bumi pun, Allah dah jamin rezeki binatang hak melata tu. Tambah kita hak boleh berjalan berlari, hak boleh meragas. Lagi-lagi Allah jamin rezeki kita tuan-tuan. Lah kita fikir hala nak bawa pergi sana tu. Sebahagian saudara kita pergi dah tuan-tuan. Hak kita habaq ni bukan bohong, bukan auta. Sebahagian saudara kita dah pergi dah apa yang kita nyata ni. Dah jumpa dah apa yang kita tengah fikir hari ni. Lepas jumpa dah. Kita ni nak ikut jejak mereka. Sebab tu dalam doa waktu kita sampai ke tanah kubur, kita baca doa apa tu? Wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kami ni yang duk hantar hampa mai kubur ni, duk usung jenazah ke, mai iring jenazah ke, mai tanah kubur ni, wa inna insyaallah kami ni hak hidup lagi ni tak tahu berapa hari, tak tahu berapa jam lagi ni, bikumul lahiqun, insyaallah akan ikut kamu, akan turut menyertai kamu, bikumul lahiqun. Tapi apa yang kita persiap? Tiba-tiba jatuh yang mata. Pernah ataupun tidak? Tu soalan saya. Kalau pernah, tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum, tuan-tuan dan puan-puan salah seorang yang akan ada kelebihan dalam 7 golongan ini. Tapi kalau air mata jatuh kerana hilang nikmat dunia, air mata jatuh pasal hilang habuan-habuan dunia, tak ada apa tuan-tuan. Memang itu pun ujian Allah pada kita. Takat tu je lah. Tapi kalau air mata ni jatuh kerana Allah, atas sifat hamba, buang, kita londeh semua kelebihan dunia ni, kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan bila kita talqin, kita tak sebut datuk ke Tan Sri ke, maaf lah, sorry to say lah orang kata, kita tak sebut.
Walaupun saya pernah talqinkan jenazah, peringkat kawan tu Tan Sri, dia orang Kedah, walik jenazah sini. Cerita dia banyak tahun dah, tahu sebelum Covid lagi. Jumpa dah. Mungkin saya rasa orang kuat dia kot mai jumpa saya. Ustaz nak talqin saat ni, dia memanglah jarang duduk sini, tapi dia orang sini, kita walik jenazah sini. Sagi Ustaz kalau perlu nak sebut nama dia ni ada Tan Sri lah di depan dia tu. Dia habaq kat saya, kalau perlu sebut nama dia dalam talqin tu, dia ada Tan Sri lah depan nama tu. Saya kata minta maaf, tak ada Tan Sri, tak ada Datuk, tak ada Datin, tak ada Tun, tak ada apa-apa, londeh habis. Dan kita di sana tak diseru pun dengan nama tu. Sebab tu jangan rasa sombong apa yang kita ada, tuan-tuan. Daripada sekecil-kecil nikmat dunia sampailah sebesar-besar nikmat dunia. Jangan sombong. Satu ketika orang londeh semua, orang buang semua daripada tubuh kita dan daripada gelaran kita. Sebab tu saya sebut nama dia saja. Kita sebut tanpa rasa bersalah apa-apa, mengurangkan pangkat dia tu. Dunia kita letaklah keutamaan, kelebihan, kan? Jumpa tak mana-mana Datuk, Tan Sri, YB, kita sebut. Mula tanah kubur, abang saya siap, tak ada dah. Kalau nak juga cari orang lain. Kalau saya talqin, saya tak sebut dah. Tu kita kata sorry to say tu. Faham tak? Tak maaf. Kalau tuan-tuan pernah jatuh air mata kerana Allah, tahniahlah. Tapi jatuh air mata kerana manusia, kerana dunia, air mata yang menipu daya kita setelah kita ditipu dengan nikmat dunia itu. Kalau tuan-tuan bangun qiyamul lail, ni Ramadan dekat dah tuan-tuan, ada qiyamul lail, ambil sebenar tu, cari sentuhan-sentuhan yang membuatkan air mata kita menangis, tuan-tuan. Moga-moga kita dapat kelebihan apa yang kita nyatakan dalam hadis yang terakhir dalam kitab kita ini. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. InsyaAllah. Takkan 7 golongan salah satu tak lekat satu, tuan-tuan. Oi, takkan nak bab teriak tak boleh ke kerana Allah ni? Dah setelah kita ayak mata tu ada, tuan-tuan, tapi alirkan kerana Allah. Setelah ayak mata kita banyak mana, tuan-tuan, hak jatuh selama ni bukan kerana Allah. Maksudnya untuk menangis itu tak ada halangan apa-apa, cuma lalukan tangisan itu kerana Allah, jadikan tangisan itu kerana Allah dan demi Allah. Muhasabah diri kita balik, tuan-tuan. Masuk kubur, tuan-tuan tak bawa saya masuk kubur, saya tak bawa, tuan-tuan. Saya bawa amalan saya sendiri, tuan-tuan bawa amalan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Hak tu je peneman kita. Muhasabahlah. Tak apa hari dah nak puasa ni. Tengok anak bulan insya-Allah, tuan-tuan, Jumaat petang ni. Petang Jumaat akan datang ni. Tengoklah anak bulan Ramadan. Nampak anak bulan Sabtu puasa, tak nampak anak bulan Ahad puasa. Tuan-tuan nak mana? Puasa Sabtu ke Ahad? Tapi kita nak habanglah. Kalau Sabtu puasa, maknanya kalau nampak anak bulan Sabtu tu puasa, maka malam tengok anak bulan tu kira tarawih dah lah. Oh pula dah, dia kata cepat sangat pula dah kan. Kalau tak nampak, Sabtu masih lagi dikira sebagai 30 Syaban, Ahad baru puasa. Jadi
Sabtu malam Ahad baru mula tarawih. Tak apalah, ambil Ahad lah sunnah. Tarawih lewat sikit tak apa. Amboi, dalam kita dah habaq pun berkira lagi, sehari pun berkira lagi. Tuan-tuan, kita harapkan moga-moga paling cepatlah kita bertemu Ramadan. Ala kulli hal, kita menantikan pengumuman pihak yang berwajib, pihak yang ditaklifkan untuk melihat anak bulan itu di kalangan pakar-pakar kita lah, di bahagian falak Jabatan Mufti negeri masing-masing. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah pertemukan kita dan gunakan peluang ruang Ramadan itu sebaik mungkin. Dan kalau boleh, alirkan air mata kita. Kalau tak berlaku di luar Ramadan, biarlah air mata kita pernah jatuh di dalam bulan Ramadan, insya-Allah mengenang kelemahan kekurangan diri kita berbanding nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada kita selama ni, dan juga menghitung apa yang kita nak bawa waktu soal jawab kita dengan Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini pertemuan kita yang terakhir untuk kitab ini. Insya-Allah ke depan kita akan saya akan bincang dengan pihak pengurusan masjid kitab apa yang kita nak gantikan bicara kita di sini. Dan untuk rekod, ini adalah kitab yang kedua yang kita khatamkan. Kitab yang pertama 40 hadis peristiwa akhir zaman, alhamdulillah. Kemudian kitab yang kedua 40 hadis akhlak mulia. Kiranya 80 riwayat tu kira sampai dah pada kita tu kalau kita himpun dua kitab ni. Banyak dah penasihat pada kita segi faham agama kita ni. Moga-moga boleh membimbing kita insya-Allah untuk menjalani baki-baki kehidupan kita. Saya sebut baki dah, tak banyak dah. Baki tu kira tak banyak dah lah. Saya mengakui yang ada baki hidup saya sahajalah ni. Apatah lagi tuan-tuan yang lebih berumur daripada saya pun sedang meniti baki-baki kehidupan kita. Gunakan peluang baki ini, peluang yang paling istimewa, amalan yang paling terbaik antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bab apa sekalipun, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca surah Al-Mulk sebagaimana kebiasaan dan kelaziman kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.